Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 4 Mei 2011, berita mengenai pembunuhan seorang jurutera yang maut ditikam oleh kekasihnya telah memenuhi segenap media. Lebih-lebih lagi, punca kejadian dikatakan hanya kerana mangsa enggan berkahwin dengan seorang lelaki jauh lebih berusia daripadanya. Wanita yang berusia 23 tahun itu ditikam hingga mati di sebuah rumah di Taman Mahkota Jalan Stadium Alur Star. Mangsa dalam kes ini, Ratna Sufizah Rianti Omar yang bekerja sebagai jurutera di sebuah kilang komponen otomotif di Gurun sejak 8 bulan sebelum kejadian selepas menamatkan pengajian dalam bidang sains nuklear di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM pada Ogos 2010. Mayat mangsa telah dijumpai apabila suspek datang ke balai polis bersama majikannya dengan membawa sebilah pisau untuk menyerah diri sebelum membawa polis ke lokasi kejadian. Suspek Osman Abdul Aziz berusia 50 tahun ketika kejadian bekerja sebagai tukang masak di sebuah restoran di Jalan Sultanah Sambungan, baru sebulan berpindah ke Alur Star. Sebelum ini, suspek bekerja sebagai chef di sebuah hotel di Genting Highlands dan dipercayai telah mempunyai keluarga di Johor Bahru. Mayat mangsa kemudian telah dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Sultanah Bahiyah untuk proses bedah siasat, manakala suspek telah ditahan oleh pihak polis dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesisaan kerana membunuh dengan niat. Lalu, apa sebenarnya yang telah berlaku kepada mangsa? Ini adalah kisahnya. Mangsa yang berasal dari kampung Balik Bukit, Mukim Tobiar, Pendang, Kedah dikatakan mengenali suspek sejak 6 tahun sebelum kejadian, iaitu lebih kurang pada tahun 2006. Pada hari kejadian, kira-kira jam 11 malam, mangsa dikatakan pergi ke rumah suspek untuk berbincang mengenai hubungan mereka sebelum berlaku pertengkaran. Suspek tidak dapat menerima hakikat yang mangsa nekat untuk memutuskan hubungan mereka, sedangkan suspek ingin membawa hubungan tersebut ke gerbang perkahwinan. Kemudian berlaku pertengkaran antara mereka apabila mangsa menolak lamaran suspek yang menyebabkan lelaki terbabit berang dan bertindak di luar kawalan sebelum mengambil pisau di dapur. Mangsa dipercayai meninggal dunia di tempat kejadian apabila ditikam berkali-kali di badan, dada dan tangan. Sebaik sahaja menikam mangsa, suspek terus menceritakan perkara tersebut kepada majikannya. Tidak lama selepas itu, lelaki terbabit pergi menemui majikannya sebelum menyerah diri di Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Star dengan membawa sebilah pisau dipercayai digunakan untuk menikam mangsa pada kira-kira jam 1.30 pagi. Suspek kemudian membawa polis ke rumah sewanya dan ditahan untuk membantu siasatan. Polis menemui mayat mangsa dalam keadaan berlumuran darah dalam sebuah bilik di dalam rumah berkenaan. Suspek yang berasal dari Johor dan sudah berkeluarga kemudian ditahan reman. Berita penemuan mayat mangsa itu telah dikabarkan kepada keluarganya setelah pihak polis mendapat maklumat tentang identiti mangsa. Keluarga mangsa mengaku sangat terkejut apabila dihubungi pihak polis yang memaklumkan mengenai kejadian itu jam 3.30 pagi. Mereka terkejut kerana memang menunggu kepulangan mangsa pada malam itu dan berasa bimbang ada sesuatu terjadi kerana biasanya mangsa pulang ke rumah kira-kira jam 7 petang selepas bekerja. Mangsa berulang-alik dari kerja dengan kereta dan berulang dari Gurun ke Pendang setiap hari sejak bekerja di kilang tersebut sejurus selepas tamat pengajiannya serta tidak pernah pulang lewat. Bertanyakan tentang suspek, keluarga mangsa memberitahu bahawa mereka hanya pernah berjumpa sekali dengan lelaki itu tetapi tidak menyangka kejadian itu menimpa mangsa. Pada 26 Jun 2012, suspek dijatuhi hukuman gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi Alur Star selepas didapati bersalah membunuh mangsa yang enggan berkahwin dengannya. Osman Abdul Aziz berusia 51 tahun dijatuhkan hukuman itu selepas Pesuruhjaya Kehakiman Muhammad Zaki Abdul Wahab menepati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes melampaui keraguan munasabah. Sebelum ini, suspek yang juga tukang masak sebuah restoran didakwa membunuh Ratna Sufizah Rianti Omar di bilik sebuah rumah di Taman Mahkota Jalan Stadium Alur Star antara jam 8.45 malam 2 Mei 2011 hingga 12.45 pagi 3 Mei 2011.
Dakwaan terhadap suspek itu dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Othman yang memakai baju T berkolor warna putih dan seluar sukan hanya tenang mendengar keputusan, sementara isteri serta seorang anaknya dilihat menahan sebab sebelum menangis ketika tertuduh dibenarkan kembali ke tempat duduk awam. Muhammad Zaki dalam penghakimannya berkata keterangan pihak pendakwaan berjaya membuktikan bahawa mangsa meninggal dunia akibat kecederaan pada bahagian badan disebabkan oleh suspek. Pakar patologi mengesahkan terdapat 26 luka tikaman dan 4 hirisan ditemui di bahagian badan mangsa, terutamanya di dada dan belakang menembusi organ vital, seterusnya menyebabkan kematian. Justeru kewujudan banyak luka tikaman itu menunjukkan bahawa Othman ada niat untuk menyebabkan mangsa mati. Pembelaan dibuat suspek dalam kandang tertuduh pada 27 Mei 2012 bahawa dia tidak sedar apa yang telah berlaku sehingga menyedari mangsa terbaring dalam keadaan berlumuran darah tidak dapat diterima mahkamah. Dalam pembelaan itu, suspek cuba menimbulkan bahawa dia tidak berfikiran waras semasa melakukan perbuatan membunuh. Bagaimanapun, selepas dihantar ke Hospital Bahagia Tanjung Rambutan, pakar mengesahkan tertuduh dalam keadaan siuman semasa kejadian. Mahkamah juga menimbangkan kes itu sama ada berlaku provokasi yang menyebabkan suspek melakukan pembunuhan selepas mangsa enggan berkahwin dengannya. Bagaimanapun, keterangan suspek gagal membuktikan wujudnya provokasi. Suspek juga memohon supaya sepanjang tempoh tahanan sebelum pelaksanaan hukuman dipindahkan ke penjara di Selangor kerana keluarganya berada di sana. Namun, hakim menyarankan supaya permohonan itu diajukan kepada penguasa penjara. Ketika prosiding, ibu dan adik perempuan kepada Allahyarhamah Ratna turut hadir mendengar keputusan. Ketika diberi peluang bercakap di Mahkamah Tinggi, suspek telah memohon maaf kepada keluarga, anak dan isterinya serta keluarga mangsa dengan apa yang telah berlaku. Menurutnya, dia insaf dan amat menyesali dengan apa yang berlaku serta memohon supaya Allah akan mengampuni segala dosanya. Dia juga merayu dikenakan hukuman sewajarnya kerana masih mempunyai seorang isteri dan 2 anak, katanya dengan nada sebab ketika membaca teks pada sekeping kertas. Bagaimanapun, terlajak perbuatan tiada lagi peluang untuk membaiki keadaan. Yang ada hanyalah penyesalan. Kes ini sesuai untuk dijadikan iktibar agar tidak terlalu mengikutkan nafsu dan perasaan. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarhamah Ratna Sufi Zahriyanti Omar. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-Nya yang beriman. Sekian.